Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum bersama dengan Yayasan Ad-Din, satu keluarga, satu hafiz. Kali ini macam biasalah tajuk perbincangan kita Munakahat Asas Rumah Tangga bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi rasanya tajuk lepas yang saya bincang dengan Ustaz tu nafkah untuk anak tak sah taraf. Ya, betul. Kan? Okey, kali ni Ustaz ada situasi lain pula kan Ustaz. Seorang isteri kematian suami dan pasangan tersebut mempunyai anak. Jadi selepas kematian suami, siapakah yang bertanggungjawab menanggung nafkah isteri dan anak tersebut Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nan. Hari ini kita lihat ya, banyak dalam situasi masyarakat kita yang jadi seumpama ini lah. Bila suami meninggal, kadang-kadang isteri dan anak-anak terbiar. Ya. Udah laih je ni kita tengok je tak. Sian memang. Jadi timbul persoalan di kalangan masyarakat, kenapa koma adik-beradik tak nolong? Ya. Mana pergi abangnya? Mana pergi maknya, mana pergi adik-beradik yang lain, pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Jadi bila kita tahu situasi macam ni, ya, soalan yang ini kita nak ngabarkan bahawa apabila seseorang, ya, suami meninggal, maka berhentilah tanggungjawab nafkah daripada suami. Asal tanggungjawab nafkah ini adalah daripada suami. Betul. Tapi bila suami meninggal, terhentilah nafkah menjadi kewajipan dia. Kenapa terhenti pula? Hati dah meninggal, duduk dalam kubur, mana abang nak beras, mana mahu, apa itu tak ada dah. Dia dalam kubur tak kisah. Dia tak kisah dah. Jawab dengan Allah je. Ya, betul. Dia kerja dia dengan Allah Taala dalam tu dah. Ya, tapi yang kita di atas muka bumi ni, mana pula si isteri ni untuk meneruskan kehidupan dia. Ada beberapa situasi. Yang pertama, jika sekiranya si isteri ni tadi adalah orang yang bekerja, ya, dia ada kerjaya dia dan dia ada kemampuan dia, ya, maka nafkah bagi si isteri ini, ya, yang pertama daripada isteri tadi, daripada suami tadi sudah terputus, tetapi ya, daripada keluarga suami dan sebagainya tidak menjadi tanggungjawab bagi mereka untuk memberikan nafkah kepada si isteri tadi. Tidak, ya. Habis itu daripada mana dia nak mendapatkan sumber kewangan? Yang pertamanya, jika sekiranya suami tadi ada meninggalkan harta pusaka, ya, maka harta itu si isteri layak untuk mendapat bahagian sebagai seorang isteri. Maka harta yang ditinggalkan oleh suami itulah yang akan membiayai pengurusan kehidupan si isteri yang kematian suaminya tadi. Ya. Itu kalau suami ada meninggalkan harta. Betul. Dan isteri pula ada kerjaya. Bagaimana jika sekiranya si isteri ni tidak bekerja? Ya, waktu menikah hari itu tak sempat cari kerja dan sebagainya, menjaga anak, ya, maka suami seorang saja yang mencari rezeki. Suami pula tidak ada simpanan, ya, anak ramai 3-4 orang, tak sempat nak nyimpan. Jadi bagaimana nak menguruskan kehidupan isteri ni? Isteri tak bekerja, ya. Maka ketika itu menjadi tanggungjawab bagi si isteri ini, ya, menjadi tanggungjawab bagi ayahnya. Ayah siapa? Ayah si isteri ni, untuk menanggung kehidupan dia. Itu jika sekiranya isteri tadi tidak ada kerjaya dan suami pula tidak meninggalkan harta, ya. Manakala bagi anaknya pula, ya, anak yang ditinggalkan, sama ada seorang ke dua orang ke dan sebagainya, maka anak ini sepatutnya menjadi tanggungjawab atuk sebelah bapa. So ada dua keadaan, ya. Si isteri tanggungjawab bapa dia, bapa si perempuan tadi kembali kepada bapaknya, ya. Itu jika sekiranya si isteri tadi tak kerja, ya, tak ada sumber pendapatan. Tapi kalau si isteri tadi ni ada kerjaya sendiri, harta yang ditinggalkan oleh suami pula ada, maka tidaklah menjadi tanggungjawab bagi bapa dia untuk menanggung kehidupan si perempuan ni tadi, si janda ni tadi. Bukan janda, ya, balu, ya. Begitu juga si anak ini, anak kecil, hasil daripada perkahwinan mereka suami isteri, suami tadi meninggal, maka ada anak, ya. Anak ini menjadi tanggungjawab siapa? Jika sekiranya bapa dia ada meninggalkan harta, maka harta inilah dia juga layak untuk mendapat harta pusaka, maka harta inilah yang akan menanggung nafkah kehidupan dia selepasnya. Namun jika sekiranya bapa tidak meninggalkan harta dan sebagainya, maka hendaklah atuk sebelah bapa yang menanggung kehidupannya. Itu kalau atuknya tadi ada kemampuan. Bagaimana pula jika sekiranya atuk juga tak mampu? Sian atuk pun, ya. Yalah. Maklumlah atuk kadang duduk kampung, tak ada kerja dan sebagainya. Udah
pencen bukan pencen kerajaan, ya, pencen kerja swasta aja, tak ada duit dan sebagainya. Maka ketika itu tanggungjawab tadi, ya, berpindah kepada pihak ibunya. Maksudnya bukanlah berpindah dekat apa pihak ibu mana? Ibu apa nama ibu kanak-kanak tadi. Bukanlah apa berpindah pada pak cik mak cik, maksudnya anak-anak atuknya yang lain. Tidak, ya. Jadi kanak-kanak ni kalau bapa dia sudah meninggal, yang pertama tanggungjawab siapa? Atuk sebelah bapa. Tapi kalau atuk sebelah bapa tak mampu, ya, dia pun teruk dan sebagainya, maka berpindah tanggungjawab tadi kepada ibu dia. Maknanya isteri kepada suami yang meninggal tadi. Ya. Kalau dia pun tak mampu juga, atuk sana tak mampu, ibu pun tak mampu dan sebagainya, maka dia berpindah kepada kerajaan. Kerajaan ni mana? Ada dua. Yang pertama, Baitul Mal, ya, ataupun pusat zakat hari nak. Yang kedua ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maka bolehlah bagi ibu-ibu di luar sana yang menghadapi situasi yang seumpama ini, berjumpalah dengan pusat zakat yang berhampiran, yang mintalah bantuan. InsyaAllah mereka akan bantu sebaik mungkin. Sama ada dari sudut pendidikannya, belanja bulanannya, sewa rumahnya dan sebagainya. Kalau di negeri Perak, ya, ada skim pembiayaan rumah. Ya, kalau anak seorang, rumahnya 2 bilik. Kalau anak 2 orang, lelaki dan perempuan, rumahnya 3 bilik. Dia jadi Baitul Mal akan sediakan rumahnya mengikut keperluan berdasarkan kepada syarat-syarat yang tertentulah. Itu situasi tanggungjawab bagi seorang ibu yang kematian suaminya dan juga anak yang kematian ayahnya. Maka apakah tanggungjawab bagi adik-beradik? Tadi Cik Anan tanya pak saudara dan sebagainya, ya. Bapa saudara, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan sebagainya tidaklah menjadi tanggungjawab bagi mereka untuk membiayai nafkah kanak-kanak yang kematian bapaknya tadi. Tak. Yang begitu juga dengan adik-beradik balu ni tadi. Begitu juga tidak menjadi tanggungjawab mereka. Namun, ya, agama kita menggalakkan supaya adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan sebagainya ni boleh bantu mereka. Kerana hukum di situ adalah sunat, ya. Maka janganlah kita tengok saja kalau kita ada kelebihan rezeki dan sebagainya. Tengoklah anak-anak saudara kita, ya, yang kematian ayahnya, anak-anak yatim berkenaan. Kerana menyantuni anak-anak yatim adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, ya. Nak pula kalau ada hubungan darah dengan kita. Ini kalau anak yatim di Mahat Hafiz pun kita bantu, takkanlah anak saudara anak yatim kita ni kita tak bantu, kita tengok saja. Bantu anak yatim orang lain je, mentang-mentang mak lima sana tak ada orang jaga, orang anak sana lima jaga. Yang anak sendiri ni buat pandang sebelah mata, tak boleh rupa itu. Ya, marilah sama-sama mudah-mudahan kita dapat menjaga keluarga kita, adik-beradik kita, orang yang sebangsa dan seagama dengan kita. Mudah-mudahan dengan itu rakyat ataupun umat Islam ini terjaga dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu juga kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, kan. Tu kita dah tahulah siapa yang patut menanggung apabila ada kematian ahli keluarga, kan. Yeah. Tapi Ustaz nak tahu juga, kan, nafkah apa yang perlu ditanggung oleh pihak penanggung ni. Contohnya kalau macam atuk yang tadi, kan. Apa yang perlu ditanggung untuk cucu yang tadi? Kalau atuk tak mampu, apa pula maknya yang perlu tanggung nafkah tu? Baik, bila kita sebut tentang nafkah, dia tidak lari daripada 3 perkara asas. Yang pertamanya makanan, pakaian, tempat tinggal. Namun kita perlu perhalusi bahawa 3 perkara ini adalah mengikut kemampuan orang yang menanggung nafkah berkenaan. Ya, bukannya mengikut kehendak daripada orang, selera dia. Kita pun makan nasi dengan ikan goreng, ikan bilis goreng je. Dia nak pula dengan kambing. Parah dah. Kita makan ayam, dia nak rusa. Letih. Ya, maka patutnya dia tadi ditanggung keperluan dia berdasarkan kepada kemampuan orang yang menanggung nafkah dia. Faham. Jadi rumah ni agak-agak tak ada numpang, rumah atuk je lah, main lah rumah sini. Dah tahu duit tak ada, tak payahlah nyewa, mari duduk dengan atuk. Ya, lebih kurang begitulah. Macam itulah, kan. Masya-Allah, kan. Jadi Ustaz, tu apa orang kata sedikit sebanyaklah berkaitan dengan munakahat asas rumah tangga, dan ramai juga yang mungkin baru menonton Assalamualaikum pada pagi ni, Ustaz, kan. Tertanya-tanya juga, Assalamualaikum bersama dengan segmen Yayasan Adin. Yayasan Adin ni yayasan apa, kan? Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sedikit, kan, latar belakang Yayasan Adin. Silakan.
Baik, insya-Allah. Terima kasih Cik Anan. Yayasan Ad-Din ini merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan Cik Anan. NGO. Yang mana NGO kita ni adalah berasaskan kebajikan. Apa hak komisioner kita? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita memajukan ataupun mengimarahkan harta tawakaf dengan menubuhkan Ma'had Tahfiz. Alhamdulillah setakat hari ini masyarakat memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan menguruskan Ma'had Tahfiz sejumlah 26 buah Cik Anan. Ya, dalam 26 buah Ma'had Tahfiz ini kita ada Ma'had Tahfiz peringkat menengah rendah, menengah atas, tahfiz vocational, ada program diploma, ada program STAM, macam-macam ada. Jadi yang pentingnya anak-anak ni kau nak mengaji bab apa? Gitu je. Senang boleh pilih ke? Senang boleh pilih. Nak minta kalau kau vocational dalam bidang apa yang mereka suka. Ya, ada welding, ada aircon, ada dalam bidang teknologi binaan, ada macam-macam, ada motosikal berkuasa tinggi ada. Alhamdulillah ya, itu bidang-bidang yang anak-anak boleh pilih. Setakat ini alhamdulillah kita sudah menempa beberapa kejayaan. Antaranya setakat hari ini kita sudah mengeluarkan ataupun melahirkan sejumlah 1,297 orang hafiz Quran. Ya. Dan juga kita ada program syahadah, kita ada program pra-syahadah. Alhamdulillah bulan 12 tahun sudah kita dapat 2 orang pelajar kita dianugerah sebagai anugerah hafiz muda daripada Kerajaan Negeri Perak. Maknanya Ma'had Tahfiz kita ni berkembang dengan baik. Jadi kalau orang nak hantar ke anak Ma'had Tahfiz, hantarlah ke tempat Ma'had kita. Ada pelbagai bidang yang pertama. Yang keduanya, kalau nak menyumbanglah kepada institusi tahfiz yang nampak dah kejayaannya. Betul. Mudah-mudahan dengan itu harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita wakafkan, infakkan dan juga dermakan, harta ini dapat melalui proses yang baik dan juga mudah-mudahan dengan itu sampailah pahala kita dan juga kita dapat nikmat di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dapatlah kejayaan, anak-anak pun dapat, ibu bapa pun dapat. Yang mana kita nak hantar anak ke Ma'had Tahfiz sudah tak pandang dah. Yalah. Anak semua dah kerja dah ustaz. Cucu ada ke? Cucu pun dah tak pandang ustaz. Makcik-makcik ni sudah 6 series, 7 series ni sudah tengok je lah. Atau bagaimana kami dapat pahala juga macam hantar anak ke Ma'had Tahfiz? Tidak lain dan tidak bukan, sama-sama menyumbang dengan kita. Dengan itu pahala yang dapat dibaca oleh anak-anak tahfiz tadi, dia khatam Quran, dia membaca Quran dan sebagainya, maka pahala 1 huruf 10 pahala kebaikan yang anak-anak ni tadi dapat, kita yang nyumbang juga dapat pahala yang sama. Jadi tak payahlah nak buka Ma'had Tahfiz lain. Ma'had Tahfiz kita dah ada ni, sama-sama menyumbang. Tak payahlah nak hantar anak ke Ma'had Tahfiz sebab anak dah tak pandang dah. Maka bagikan sumbangan, mudah-mudahan pahala anak yang hafal Quran dapat juga kepada kita. Itu yang sebenarnya kita nak ni kan, sebab kita ni manusia ni sentiasa berbuat dosa kan, kita sentiasa alpa kan, jadi banyak pula dosa kita kan. Jadi jom sama-sama kita kumpul pula saham akhirat kita dengan mengumpul pahala banyak-banyak dengan berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan Ma'had Tahfiz di bawah Yayasan Ad-Din. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kan kita nak berhenti rehat seketika, saya nak pergi minum je dengan Ustaz. Koma jangan ke mana-mana, lepas ni balik ke sini balik kan. InsyaAllah berhenti rehat jap.